Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung semula pembacaan kitab kita Khulasatun Nuril Yaqin pada membicarakan riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambung pada muka surat yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ta'assubu Quraisyin 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Quraisy membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabaddala hubbu Quraisyin lin-nabiyyi bughdan wa qurbuhum lahu bu'dan wa sidquhu kadhiban wa 'amaluhu huzwan. Kasih sayang kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertukar menjadi kebencian. Pasal apa bertukar jadi kebencian? Pada asal mereka kasih kat Nabi, suka kat Nabi, tetapi mereka benci pula lepas daripada tu adalah disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak mereka kepada Islam. Nabi ajak mereka kepada perkara yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengajaran dapat kita ambil bahawasanya kalau orang buat tak baik, kita tak tegur, orang kata kita baik. Tapi kalau orang buat tak baik, kita tegur, walaupun dia tahu hak kita tegur tu betul benda tak baik, maka dia akan mengatakan kita adalah orang yang tak baik. Ini hakikat. Kalau kita tegur keburukan orang akan benci kat kita. Tapi kalau kita tak kata apa, sengap saja, mengiyakan apa yang dia buat, yakni kemungkaran yang dia buat, maka yang itulah yang paling disukai oleh orang. Tengok masjid ni kemas baca kitab tak ada habis satu ayat main ayat terah. Dah, lagi dia main roti sore pula. Lagi dia main hak pula hujan-hujan ni kan. Dah. Baik. Itu sebab apa tu? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak pada kebaikan. Ni pengajaran. Sebab tu dalam Quran Allah Taala sebut apa? Allah Taala sebut wal 'asri innal insana lafi khusr. Hujung ayat tu illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Orang hak tak rugi ni kata Allah, orang hak beriman dan juga orang yang berpesan kepada kebenaran dan berpesan kepada kesabaran. Tengok di situ tu. Apa dia? Allah Ta'ala kepilkan 3 benda. Hak pertama beriman. Bila dia beriman, sifat orang beriman, dia akan apa? Watawasaw bil haqqi. Dia akan berpesan kepada benda hak benar. Ni orang beriman. Orang beriman ni dia akan menyampaikan, akan mengiyakan, akan menyebarkan perkara hak benar, perkara hak elok, perkara hak baik. Kemudian haklah kali Allah Ta'ala sebut watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Dia letakkan pesan kepada kebenaran, kemudian pesan kepada kesabaran.
Tak diletakkan awal wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi. Tak diletakkan sabak depan kemudian kebenaran belakang. Tapi diletak kebenaran dulu depan kemudian baru kesabaran. Apa hikmah dia? Ulama tafsir menyatakan hikmah daripada mendahulukan kebenaran kemudian kesabaran itulah hakikat yang akan dilalui oleh orang yang memperjuangkan kebenaran. Orang akan tentang dia, orang akan lawan dia, orang akan benci dia. Apa dia punya formula yang Allah Ta'ala ajak? Bisabri, dengan kamu bersabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kamu wahai orang beriman dan kepada Allah bisabri, dengan kamu sabar, wassalah, dengan kamu sembahyang 5 waktu dan kamu berdoa kepada Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pada ayat tu Allah sebut apa? وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Lepas Allah suruh kita sabar, berdoa, kemudian disebut pula orang yang mati syahid di jalan Allah Ta'ala itu tak mati sebenarnya, dia hidup. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Lepas dia suruh sabar, patut dia habar. Hampa kena ingat, aku uji kamu ni dengan macam-macam ujian. Dengan kekurangan hartanya, dengan kematiannya, dengan tanaman kamu akan rosak dan sebagainya. Bila aku datangkan bentuk-bentuk ujian yang sedemikian, apa yang kamu kena buat? As-sabru, bersabar, was-salatu, dengan kamu salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu sebablah. Jadi kita buat benda baik, adalah orang tak suka, kan? Ada orang tak suka. Sama ada dia tu beriman ataupun tak beriman. Kalau orang tu dia mengaku beriman, dia tak suka pada benda hak tak baik, makna dia tak suka pada benda yang baik, makna dia iman dia tu tak apa nak sempurna. Bukan makna kafir, dah. Bukan makna non-muslim. Mana faham gitu. Tak boleh sebut gitu. Sebut kena tangkap mampu. Kena tukar kuliah pun kena tukar lah. Kena buat hal lain lah. Kan? Dah. Jadi itu nas dalam Quran jelas ada qul ya ayyuhal kafirun. Kan? Kafir. Jadi orang yang tak beriman dia panggil kafir lah. Kita sebut kafir tu bunyi kasar lah, bunyi kafir kita. Tapi kalau bahasa kiil dia tak panggil kafir, dia panggil kafir. Dia panggil kafir gitu. Jadi tak apalah tuan-tuan, kena bicara hak bab kafir boleh cakap, kata boleh cakap tu cerita bab lain. Baik. Mereka menjauhkan diri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kaum kafir Quraisy tu non muslim Quraisy kena sebut gitu. Mereka non muslim Quraisy, begitu dah. Kena sebut gitulah, nak jaga hati, hak kafir lawan Islam berdengung, tak ada siapa pula nak jaga hati kita. Bukan di sini ni, tempat lain ni, cerita ni berlaku di Palestin. Cerita ni berlaku di Palestin. Sila saya Zionis Israel pun tak boleh panggil juga kafir, anda panggil non muslim. Kena panggil non muslim. Ngaji bagi ada guru sikit dah. Jangan duk kira benar sangat. Jangan duk kira perut kita ya boleh duit 3-4 ribu sebulan, hak betul jadi tak betul dah. Itu orang panggil dah. Lebih tu. Tidak mempercayai lagi kata-katanya, nya mana? Nya Nabi Muhammad. Dan memperlekeh perbuatannya. Apa perbuatan Nabi itu? Iaitu ibadah, terutamanya semayang yang Nabi laksanakan.
Jadi buah mula kali hak depa pelekeh apa dia? Semayang. Syiar Islam yang paling besar. Takbir tak boleh sebut. Oh, tak sat mayang bunyi gini ni. Allah Maha Besar. Tukang itu lah. Kok orang kuda. Tukang tak beri. Tukang lah. Tukang. Tukang habis. Balik subhanallah tak boleh dah. Ilahana Rabbana subhanallah. Maha suci Allah, 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 Maha suci Allah. Lagu tu dah. Hak tu baru betul. Hak tu baru tanda mengaji lagu tu. Subhanallah. Ni orang hak bodoh yang cakap subhanallah. Hak ngaji dia kata Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Kan? Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak dong. Tidak. Dah. Jadi ngaji tu biar lumak sikit dah. Islam ni sempurna dah. Duk negara Islam. Jadi kena syiar Islam lah. Saya Aisyah kena bang ikut hak Melayu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Boleh belum? Itu subuh. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Gitu. Melayu. Esok pergi Indo pula. Indo pula lagu mana pula bahasa lah. Kita pun tak tahu. Pergi Bangladesh tukar pula. Oi, nak jaga hati orang bukan Islam. Aduh. Ni kena minum yang penawar banyak orang. Kena pergi ngaji sikit lah. Supaya tak nampak kata kurang cerdik tu. Situ. Baik. Jadi rukun tu. Takbiratul ihram tu rukun. Rukun kita duk mengaji dah. Tak ada siapa duk kata tak boleh, tak payah takbir sah mayang. Orang gila yang cakap gitu. Hak jahil sungguh. Jadi lafaz-lafaz benda hak besar-besar semua tu tasbih, takbir, segala makneka tu. Bahkan orang hak tak boleh baca Fatihah, dia kena ganti dengan lafaz tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni orang tak boleh baca Fatihah. Tapi wajib kena mengaji. Dalam fiqh kata wajib kena ngaji Fatihah. Ni hak tak reti yang orang dah reti hak tu ya. Maka bila dia takbir, dia tak reti Fatihah, dia kena baca zikir tu. Menggantikan 7 ayat suratul Fatihah. Dalam waktu yang sama wajib kena mengaji, kena belajar, kena hafal sikit-sikit surah Al-Fatihah. Situ. Habis. Perbuatannya yakni salat Nabi. Sebab itu kata disebutkan dalam kitab Munyatil Musalli Syekh Dut Fatani rahmatullahi alaih. Hikmah kita ni ada semayang yang dibaca pelan, yang dibaca kuat. Kita sebut semayang yang dibaca pelan adalah semayang malam lah. Kita kata bukan semayang malam, semayang siang, semayang lohong, semayang asar, baca pelan, sir, sekurang-kurang dengar di telinga kita. Sekurang-kurang dengar di telinga kita. Sama ada semayang fardu, sama ada seorang ataupun semayang berjamaah, afdal kita baca gimana? Baca bagi dengar di telinga kita. Kalau tak dengar tak boleh. Dulu ya. Oleh kata saya wali memang tak keluar dari kuat hati. Dia kuat hati. Tuhan baca kuat hati. Oh, betul pula. Tak boleh maklum, tak sah. Dia mesti dengar walaupun angin. Bismillahirrahmanirrahim. Macam maklum nak baca tu lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Laki dia terkejut. Ni hantu mana pula dia bagi salam ni. Bini dia lah. Sah dah maklum. Sah. Yang tak sah dia buat main mulut dia. Dia dulu dia bekas penasyid dulu ni. Pakai -1. Kan? Jadi hak -1 tu dia bunyi. Dia mulut tak bunyi pun orang bayang kan dia. Dia suara tak keluar pun. Duk main mulut dia. Selamat. Tak sah sembahyang itu. Ni jaga ni. Bab sembahyang ni kena jaga. Jadi sembahyang siang baca pelan. Kemudian pasal apa baca pelan? Kerana pada waktu siang kebanyakan kafir Quraisy depa ni bekerja, depa keluar daripada rumah dan depa mencari siapa yang mengikut apa yang dibuat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau mereka jumpa orang hak ikut macam mana amalan Nabi, semayang macam mana Nabi, maka mereka akan hina, akan kata dan sebagainya. Maka sebab itu hikmah semayang pada waktu siang dibaca pelan, supaya tidak diketahui oleh musuh-musuh ataupun kafir pada ketika itu. Bila mereka tak tahu, selamatlah orang yang nak beribadah daripada cacian dan juga makian. Pada waktu malam, semayang malam, subuh, maghrib, Aisyah, ni baca darah, sunat baca darah. Nah, walaupun kita mayang tu mayang jamak, mayang maghrib patu jamak Aisyah. Baca darah nak, baca darah lah hak Aisyah tak gini, hak jamak takdim kena kosong tu. Baca darah juga pasal dia mayang malam. Ada yang tak dia mayang jamak maghrib Aisyah, papih mayang maghrib dia baca darah, mayang Aisyah dia baca pelan. Kita baru tunggu dia ni apa, baca doa iftitah lama ni tak bunyi-bunyi pun. Rupanya dia baca pelan. Dia duk sangka kata kena baca pelan. Kalau kita jamak takdim tu kena baca pelan pasal bukan waktu dia. Dia pun baca pelan. Kita pun duk tengok kat tepi pipi dia. Duk bergerak sakam mulut dia ni. Entah ke baca Fatihah kan, aku berderah dulu. Itu dia. Jadi baca darah juga walaupun jamak takdim, niat qasar ke apa ke, maka semayang itu semayang yang sunat dibaca kuat, maka dibaca kuat. Begitulah juga hal keadaan kita qada semayang. Qada semayang. Kalau kita qada semayang, hal keadaan salat yang kita qada itu ada salat yang pada asal hukumnya dibaca pelan. Contoh kita nak qada mayang luhur ataupun asar. Bila nak buat tu? Sagi nak buat lepas Isyak ke ni? Nak buat lepas Isyak misalnya. Nak kena baca darah ke? Jawabnya sunat baca kuat. Kerana apa? Walaupun hak kita mayang tu luhur baca pelan, asar baca pelan, tapi kita qada pada waktu malam, waktu solat yang sunat baca kuat, maka ikut waktu yang kita qada. Tapi orang tanya, jangan duk habaq. Mayang apa ni? 8 rakaat ni. Biasalah, qada. Hak tu cerdik sangat. Tu buka pekung di dada, kata dia tak mayang. Habaq lah kata mayang sunat dah kata. Supaya orang tak tengok kita ni pandang serong tu. Dia, rupanya dia mayang qada. Aku diingatkan mayang sunat. Duk sangka dia masuk syurga dulu. Tapi qada. Pak gaya nak akal dulu. Pak gaya kawan ni. Tak boleh gitu. Begitulah juga solat yang pada hukum asal sembahyangnya dibaca kuat, diqada pada waktu yang dibaca pelan, maka afdal baca pelan. Qada Isya lepas luhur sunat, afdal baca pelan. Afdal baca pelan. Itu kaedah dia. Jadi depa buat apa? Depa hina perbuatan, yakni ibadah salat Nabi dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Antara yang awal, sahabat yang awal salat dengan Nabi SAW daripada kalangan pemuda, antaranya Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ada satu qasidah kan. Ya Abal Hasanain alaika salam, Ya Rafiq Rasul wa sahbil kiram, Ya Abal Hasanain alaika salam, Ya Rafiq Rasul wa sahbil kiram, wasahbil kiram. Ya Abul Hasanain, wahai ayah kepada dua Hasan, yakni Hasan dan juga Husain. Ya Rafiq Rasul, wahai orang yang rapat dengan Nabi SAW dan juga para sahabat yang lain yang dimuliakan oleh Allah, yakni merujuk kepada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Dia antara awal dengan Nabi. Yang kedua, satu orang pemuda nama dia Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni dalam sejarah mencatatkan dia adalah orang Islam pertama semayang Jumaat. Dia hak mula-mula sekali semayang Jumaat.
Sedangkan salat fardu Jumaat itu telah difardukan di Mekah. Tetapi oleh kerana pada waktu tersebut Islam tak berkuasa, politik tidak dikuasai oleh Islam, tak dikuasai oleh Rasulullah, maka benda tu tak boleh dibuat. Kerana dia memerlukan kepada perhimpunan yang ramai. Jadi bila berhimpun lagi jadi macam-macam, maka disebabkan perkara-perkara yang sedemikian, sembahyang Jumaat dah fardu Mekah tapi Nabi tak buat atas faktor maslahah kebaikan yang lain. Tapi Nabi hantar satu orang pemuda nama dia Mus'ab bin Umair. Nabi hantar dia pergi ke Madinah, ajak penduduk Madinah Al-Munawwarah selepas daripada perjanjian Aqabah yang kedua. Nabi hantar dia. Mus'ab bin Umair ni mak pak dia pembesar Quraisy, orang kaya, beranak pun kaya, pakaian dia hebat-hebat, minyak wangi dia wangi, subhanallah. Orang yang ada rupa sehingga kan ditanya kepada gadis-gadis yang ada di sekitar Mekah, apa nak nikah dengan siapa? Dia berkata kami nak nikah dengan Mus'ab. Jadi madu pun tak apa. Tahu dia, saya gak sungguh dah Mus'ab ni. Jadi bini buat dua pun tak apa. Hak penting jadi bini dia. Yang kedua Mus'ab bin Umair ni, kalau dia lalu satu lorong, minyak wangi dia tu orang lalu orang tahu. Orang tasat ni mesti Mus'ab lalu lorong ni. Kita pun orang cam tak? Bukti mesti Pak Haji tu lalu tasat ni. Aku tak lah ketiak lalu ni tak ada orang lain. Aku dah ni ketiak dia seorang kan. Limited edition. Limited edition punya. Nak nampak macam gaharu tak gaharu bau dia. Kan tekoh-tekoh gaharu tekoh-tekoh duk kena garu pun dah enggak bau dia ni. Contoh ni Mus'ab bin Umair. Dia tahu tentang kerasulan Nabi Muhammad, maka dia curi-curi keluar daripada mahligai rumah mak ayah dia yang tersergam indah, pi dengar pengajian Nabi dan akhirnya dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia beriman, ada satu orang spy, kita panggil special brand, SBI, nama dia Abdullah bin Uthman. Dia ni spy yang dihantar oleh mak Mus'ab supaya pi tengok anak dia ni pi duduk tang mana. Kerap nak duduk keluar dia pi tang mana ni anak aku ni. Demonstrasi je barang. Contoh gitu lah. Akhirnya Abdullah bin Uthman dia mendapati Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Satu hari dia tengok Mus'ab duk buat satu benda yang sama macam mana Muhammad buat. Sembahyang. Dia balik pergi beritahu dekat tuan dia, puan dia, mak dan ayah Mus'ab. Ni saya nak abang ni. Anak puan, anak tuan Mus'ab dia buat macam mana Muhammad buat. Ibadah macam mana Muhammad. Akhirnya dibawa balik Mus'ab dan dihadapkan depan mak ayah dia. Mak dia tanya, ayah dia tanya, betulkah hang ikut Muhammad? Wahai anakku, kata Mus'ab bin Umair, wahai ibu, dia kata kalau aku ikut Muhammad pun hang nak buat apa? Oh, kemah je bang. Kalau saya ikut pun mak nak buat apa kata dia? Bila mak dia dengar lagu tu, mak dia mula naik barai, mak dia hangat hati lah. Mak dia kata apa? Aku tak mengaku hang anak. Yang kedua, segala subsidi yang aku bagi ke hang, aku tarik balik. Pasal apa? Pasal hang ikut Muhammad. Ni bahasa Allah lah. Bahasa Allah. Tuan-tuan bagi faham lagi. Nah, subsidi yang aku bagi hang, aku tarik balik. Pasal apa? Hang ikut Muhammad. Hang ikut Islam. Hang tak sembah Tuhan yang kita duk sembah lama ni, aku tarik balik. Segala elang-elang yang aku bagi ke hang, pakaian apa semua, aku tarik balik. Aku tak mengaku hang sebagai anak. Dia tangkap, dikurung. Sampai satu ketika dia berjaya membebaskan diri dia, lari. Dia pergi duduk dengan Nabi SAW, dapat pengajian daripada Nabi tarbiyah dan apa semua. Dan akhirnya Nabi lantik dia menjadi apa? Menteri luar, bahasa kita. Menteri luar pertama Islam yang diutuskan oleh Rasulullah ke Madinah Al-Munawwarah. Suara dia sedap. Hantar pergi ke Madinah, ajak penduduk Madinah faham Quran, ngaji Quran, baca Quran, faham Islam. Sampai di Madinah, dia duduk di rumah seorang sahabat yang bernama As'ad Az-Zurarah. Duduk di rumah As'ad Az-Zurarah. Dan di rumah As'ad Az-Zurarah inilah menjadi port utama, tempat
utama perkembangan Islam di bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan satu hari datang satu orang hamba Allah. Satu orang lelaki ni kalau tak silap nama dia Sayyidina Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Maz'un, bukan Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman bin Maz'un. Dia ni salah seorang pembesar kota Madinah, orang besar ni. Dia pergi rumah As'ad Az-Zurarah. Dia tengok Mus'ab duk sampaikan dakwah. Dia ni orang lama, Mus'ab ni orang baru. Dia tengok Mus'ab duk bersyarah ya. Waktu duk bersyarah tu dia selip masuk. Dia kata, wahai anak muda, kalaulah hang mai ni nak memecah belahkan masyarakat di Madinah Al-Munawwarah, lah ni hang balik kita. Kalaulah kamu bawa satu ajaran yang kami pun tak pernah tahu apa ajaran hang ni. Sembah Tuhan yang Tuhan tu pun tak nampak ajaran apa hang buat main ni. Tak pernah kami duk tahu pun. Hang balik daripada Madinah, kelak balik ke tempat hang. Lalu kata Mus'ab bin Umair, dia kata, Tuan dengar dulu apa yang saya nak sampaikan. Kalaulah yang saya sampaikan ini perkara yang betul, maka Tuan terima. Tapi kalaulah saya sampaikan perkara ini tak betul, memang tak betul benar tu, maka saya bersiap sedia untuk keluar daripada Madinah dan tidak pulang lagi ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Saya akan balik hidup negeri saya, Mekah. Dia bersyarah, tak dan habis. Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, dia angkat tangan. Dia kata, wahai semua pendengar sekalian, wahai hadirin, ketahuilah apa yang telah disampaikan oleh budak ni semua betul. Tak ada satu had tak betul. Semua betul, had dia kata. Pada ketika itulah Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia masuk Islam. Pasal apa? Yang pertama adalah disebabkan kepribadian yang ada pada Mus'ab bin Umair. Walaupun orang hina dia, walaupun orang maki dia, walaupun orang ambil tindakan ke atas dia, dia buat apa? Dia menyampaikan kebenaran tanpa membalas cemuhan dan makian orang. Dia jalan dia kerja dia. Tuan-tuan, ini cabaran kepada kita umat Islam. Cabaran kepada kita guru. Cabaran kepada kita cikgu. Cabaran pada kita umat Nabi lah cerita dia. Apa sahaja tindakan, apa sahaja cemuhan, apa sahaja tekanan yang telah diberikan kepada kita oleh siapa-siapa pula, maka kita ikut bagaimana cara dan metod yang ditunjukkan oleh Mus'ab bin Umair. Kita tak maki balik, kita tak hina balik, kita tak cakap macam mana mereka bercakap. Yang penting sampaikan kebenaran. Apa yang berlaku tuan-tuan? Uthman bin Maz'un, dia pembesar di Madinah, dia masuk Islam. Semua pembesar-pembesar kabilah di Madinah masuk Islam, dan hari ini Islam di Madinah 100%. Subhanallah. Pasal apa? Ni panggil dia. Ambat tu kita ikut cara tok-tok guru, orang lama-lama dalam bidang dakwah. Orang ambil tindakan, kita apa? Kita angkat tangan, kita tak payah bergaduh. Doa Allah Ta'ala balas bagi kat mereka. Nah, sebab apa ibu-ibu sekalian, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya orang yang tak suka pada kebaikan, dalam hati dia ada penyakit, satu. Yang kedua, walaupun mereka mempunyai ramai tenaga, orang yang bawah ke, orang atas ke, kanan kiri ke, penyokong ramai, ada jentera dan sebagainya, sebenarnya walaupun dia ada beribu jentera untuk dikerahkan nak beri tekanan kepada Islam, sebenarnya apa? Dia tengok kita angkat tangan, walaupun kita seorang yang angkat tangan, angkat dengan doa. Sebenarnya dia memberikan kesan yang cukup besar dalam diri orang yang cuba berbuat demikian. Doa ni benda yang bersifat abstrak, kita tak nampak. Tapi aura dia, luar biasa aura dia. Kan? Tuan-tuan, kalau kita tengok misalan. Kita buat nanya orang, tiba-tiba dia angkat tangan. Kita tak rasa apa. Berasa gaya ke? Sekali keluar kena belah dengan lori pala putih. Apa boleh jadi ke? Kita duk berasa. Pasal apa? Pasal kita tak tahu doa dia tu Allah Ta'ala nak hantar mai kok mana bentuk nak balas kat kita. Kita tak tahu.
Nah, maka ni doa Nabi kata ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa tu adalah otak bagi ibadah. Doa silahul mu'min, senjata orang beriman. Mereka menggunakan senjata mereka dengan penyokong, dengan internet, dengan hak ni macam-macam lah. Dengan tindakan sana, dengan hak macam-macam tindakan yang diberikan. Tetapi Mus'ab bin Umair terus di atas track dia, buat kerja dia macam mana yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baru 85 minit ya. Awak halam banget. Rasul jalan malah dia cakap ni. Aisyah apa apa? 18. Rasul lama lah cakap ni. Tengok tuan-tuan macam mengantuk dah sampai 10 dah. Dah lagi pula 45 minit. Baik. وَذَلِكَ مُنْذُ دَعَاهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَعَابَ آلِهَتَهُمْ وَنَسَبَ كُلُّ مَنْ عَبَدَهَا إِلَى الضَّلَالِ. Perkara ini, perkara apa tu? Yakni kasih sayang Quraisy bertukar menjadi kebencian. Atau makna perkara ini berlaku selepas Nabi SAW mengajak mereka mana? Mereka kafir Quraisy mengabdikan diri kepada Allah, menghina Tuhan-Tuhan mereka, yakni patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan, dan menisbahkan penyembahnya kepada kesesatan. Jadi mereka menyangkakan Nabi SAW menghina sembahan mereka. Hina sembahan mereka lah. Pasal apa? Pasal hak mereka sembah, tiba-tiba Nabi kata benda tu merepek ni. Benda tu mengarut dia. Benda tu tak boleh memberi apa-apa faedah dan kebaikan. Seolah-olah Nabi SAW menghina sembahan mereka. Tuan-tuan, sejarah penyembahan berhala ini berlaku selepas daripada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh ni umur panjang lah. Panjang umur dia. Ada pendapat kata 950 tahun. Ada pendapat mengatakan 1000 tahun. Ada yang kata 1570 tahun. Panjang umur Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun panjang umur dia, Nabi Nuh ni walaupun panjang umur dia, tapi dia berdakwah ni tak ramai yang masuk Islam. Tak sampai 100 orang masuk Islam. Dia umur 1000 lebih, dakwah punya lama, tapi tak ramai yang masuk Islam. Beriman tu tak ramai. Dan Nabi Nuh digelar sebagai Abul Bashar Al-Thani, bapa manusia yang kedua. Hak mula-mula Abul Bashar Nabi Adam, hak pertama. Lepas tu Abul Bashar Al-Thani, bapa manusia, keturunan manusia ni nombor 2, Nabi Nuh alaihi salam. Pasal apa Nabi Nuh alaihi salam digelar sebagai bapa manusia yang kedua? Kerana ulama menyatakan bahawasanya pada zaman Nabi Nuh berlakunya taufan. Berlakunya apa lagi? Banjir bah yang besar. Dan banjir bah yang besar itu ulama menyatakan siapa yang tak naik kapal Nabi Nuh semua akan mati, melainkan hak duk atas kapal Nabi Nuh ya akan kekal hidup. Yang ni akan selamat nak. Maknanya pada tuan-tuan, kalau siapa tak naik semua pakat mati, mudah kita kata isyarat di sini, taufan zaman Nabi Nuh adalah meliputi seluruh alam. Satu dunia ni habis kali dengan akar kuda. Nah, tak ada siapa hak hidup melainkan hak naik dengan Nabi Nuh ya. Nabi Nuh buat apa dia? Buat Allahumma salli ala Muhammad, dia buat kapal dia. Kapal Nabi Nuh tu menggunakan nakhlah, pokok tamar yang ditanam oleh Nabi Nuh, dan usia pokok tu 90 tahun. Lalu Allah perintahkan wahai Nuh buat kapal guna pokok kurma yang hang tanam tu. Maknanya keras lah kot kayu tu. 90 tahun usia pokok tersebut, ditebang buat kapal. Kapal pula buat atas bukit. Orang kata gila kapal buat atas bukit ni. Nah, orang kata gila. Nabi Nuh pun buat dan sebagainya. Akhirnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran bahawasanya akan mai bala daripada bawah, daripada atas. Maknanya ayat akan tembak daripada
perut bumi tembak keluar, dan juga akan turun daripada atas, yakni hujan yang tak berhenti. Akhirnya bawah pun mai, atas pun mai, nak pergi tak mana dah. Ketika itu habis binasa. Berapa ramai yang naik dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam daripada kalangan manusia? Satu pandangan kata 7 orang. Tapi pandangan kebanyakan yang mengatakan lebih kurang 70 ke 80 orang manusia yang naik duduk dengan Nabi Nuh pada ketika itu. Hak mana selain pada 80, hak duduk dengan Nabi Nuh tu, hak mana tak naik semua, yuk, roi bulu ruyuk, habis, semua mati. Lama mana? Duduk bermusafir ataupun duduk terapung lah kali, duduk atas Bukit Judi kan. Taman Bukit Judi mengikut kajian para ulama sirah di antara sempadan Turki dan juga negara Iran pada hari ini. Ini mengikut kajian ulama-ulama sirah. Azan wa. Jalan terus. Jalan terus. Jalan. Depa kata jalan. Depa kata berhenti. Depa kata balik. Kita bilang kan. Saya sami'na wa ata'na. Ustaz apa ni berhenti orang bagi yang TO korang lajar lah pukul 12 dia kan tuan-tuan membatal telah ajli dah. Baik, jadi Nabi Nuh alaihi salam duduk atas Bukit Judi tu habis semua dah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dia ada pengikut dia, orang yang setia dengan dia. Ni disebut dalam surah kita pun lupa lah surah ni pun. Dalam surah Nuh ayat 23 muka surat 571. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5. Surah Nuh 571 ayat 23 juzuk 29. Ayat ni Allah Ta'ala sebut wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 orang nama disebut dalam ayat ni 5. Yang pertama wad, waw dal, wad. Yang kedua suwa' sin waw alif ain, suwa'. Yang ketiga Yaghuth, ya ra waw tha, Yaghuth. Yang keempat Ya'uq, ya ain waw qaf, Ya'uq. Yang kelima Nasra, nun sin ra, Nasra. 5 orang ni siapa dia? Depa ni adalah atba' Nuh alaihi salam, pengikut setia Nabi Nuh. Pengikut setia. Macam Nabi Muhammad ada tak pengikut setia, sahabat setia? Ada. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Lebih kurang lah betul tak? 5 orang ni pengikut setia Nabi Nuh. Apa saja 5 ni mesti ada. Selepas daripada Nabi Nuh wafat, tinggal 5 orang anak murid ni. Tok Syekh 5 orang ni. Dan 5 orang ini meneruskan legasi dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Baik. 5 orang ni meneruskan legasi dakwah Nuh alaihi salam. Tuan-tuan, tadi ni Nabi Nuh Allah selamatkan dia dengan 70 orang. Yang ada atas muka bumi waktu tu 70 orang tu ya hak manusia. Maka daripada 70 itulah beranak sampailah kat kita pada hari ni. Maka sebab itu ulama mengatakan sekiranya tak ada hak 70 orang tu, maka keturunan manusia ni barangkali pupui, tak ada siapa dah. Kerana apa? Semua telah dibinasakan oleh Allah kecuali Nabi Nuh alaihi salatu wassalam seorang ya. Anak pinak dia habis semua dah. Takkan Nabi Nuh nak beranak kot, dia jantan, dia lelaki, tu tak betul? Maka 70 tadi ni lelaki perempuan beranak pinak dan bersambung nasab keturunan manusia, dipanggil Abul Bashar Al-Thani, bapa manusia yang kedua. Ini Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Nabi Nuh wafat, 5 orang ni terus dakwah dia. Bila 5 orang ni teruskan dakwah, mereka ini ada pula anak murid dia. Wad ada anak murid dia, Suwa' ada anak murid dia, Ya'uq ada anak murid dia, Yaghuth ada anak murid dia, Nasra ada anak murid dia. Anak murid hak betul-betul fanatik kata-kata. Betul-betul kasih kat Tok Syekh nampak .
Baik, bila mati 5 orang, yang teruskan kerja 5 orang ni siapa? Anak murid depa semua. Anak murid depa, anak murid Wat, anak murid Suwak, anak murid ni. Baik. Sampai satu ketika anak murid ni dia jadi lemah semangat. Nak buat kerja dakwah tapi tok guru depa tak ada. Tak ada orang hak duk pam semangat ni, tak ada. Lagu tu lah. Macam mana depa buat tuan-tuan? Mai satu ilham yang anak murid Wat, dia akan buat satu replika macam patung lah kita kata. Ukiak muka tok guru dia hak nama Wat. Hak kawan ni pula tok guru dia nama Ya'uq. Buat pula patung nama Ya'uq. Setiap anak murid ni di rumah depa, kalau hak ni Ya'uq, hang masuk rumah dia mesti ada patung Ya'uq. Kalau kawan ni Nasra, mesti ada patung Nasra. Baik. Pada peringkat awal, mereka sembah ke? Tak. Mereka tak sembah patung-patung yang mereka buat ni. Pasal mereka tahu ajaran hak betul, menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Jadi pasal apa mereka buat? Sebagai penyuntik semangat. Bila jadi malas nak ibadah, hampir tengok muka tok guru mereka tu, seolah-olah macam tok guru duk ada dengan mereka. Rajin pula ibadah mereka. Sopa kita teringat dekat Tok Wan kita buat bendang. Tok Wan kita dulu pun buat bendang. Dia bela pak kita dengan buat hasil bendang tu. Mai satu ketika kita jadi malas nak buat bendang. Ada ke mak Tok Wan, kita pun duk tengok muka Tok Wan kita duk dalam prema. Kita rasa apa? Semangat. Tok Wan aku ketua duk buat bendang, duk bela pak aku tak sabit dia. Perasaan aku pun tak ada apa atas dunia ni. Kita main semangat, kita pun pulun buat bendang. Sebab duk teringat hak Tok Wan punya jasa. Sama macam mereka ni. Tengok Tok Syekh mereka. Jadi tak boleh pergi, kena jalan, kena buat juga ni. Akhirnya anak murid ni pula mati. Berapa peringkat dah. Suwak tu, Halimah Azad mati. Anak murid dia buat patung muka mereka. Anak murid pula mati, tinggal hak anak-anak hak jauh ni. Maka tuan-tuan, pada generasi yang ketiga, Suwak apa 5 orang generasi pertama, anak murid yang kedua, generasi hak ketiga, anak kepada anak murid mereka ni, mereka inilah yang mula-mula sekali menyembah berhala. Depa bila Tok Wan depa tinggal, depa dah kata, hak ni lah kot, hak Tok Wan kita duk buat ni, pak kita duk buat ni, kita duk tengok tiap hari duduk depan benda ni, mesti dia duk sembah apa. Daripada situlah mereka beranggapan patung yang ada dalam rumah mereka itu sembahan mak dan ayah, itulah tu Tuhan. Di situ mula penyembahan berhala. Dan dia boleh masuk ke tanah Arab, semenanjung tanah Arab, Mekah terutamanya, selepas daripada zaman Nabi Ibrahim, wafat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meninggalkan syariat dia. Maka di Mekah waktu tu ada satu orang lelaki namanya Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ni orang yang berpegang dengan syariat Nabi Ibrahim. Dan dia ni menjadi rujukan orang pada waktu tu. Apa saja masalah, dia dulu. Macam Tok Mufti lah dia ni. Baik. Satu hari Amru bin Luhai, dia keluar pergi ke bumi Syam. Ini disebut dalam Sirah Ar-Rahiq Al-Makhtum. Dia pergi ke bumi Syam. Dia tengok di bumi Syam ada satu kumpulan kelompok manusia sedang buat satu ritual keagamaan, yakni sembah berhala lah. Waktu tu di Mekah tak ada lagi berhala, tak ada lagi sembahan berhala ni, tak ada. Dia pergi tengok, dia kata, "Hoi, ni satu benda yang luar biasa ni, tak ada di Mekah." Akhirnya mai ilham, dia bawa balik seekor berhala nama dia Hubal. Ni berhala paling legend sekali. Berhala yang mula sekali menjejakkan kaki di semenanjung tanah Arab. Nama dia Hubal. Jangan pibuh nama cucu Hubal lah. Nama apa? Hubal. Bawa masuk. Daripada Hubal, maka bertambah. Sehinggalah ketika mana kelahiran Nabi. Sehinggalah pada tahun pembukaan Mekah, tahun ke-8 Hijrah, bilangan berhala yang ada pada waktu itu lebih kurang 360 berhala. Dan daripada situlah ibu-ibu yang sekalian, daripada hak keturunan hak Suwak pada saat ni, berpindah sampailah ke hari ini penyembahan berhala itu tetap berlaku dan berjalan. Nampaklah tuan-tuan, mereka tahu tak hak mereka tinggal dulu, kita orang hari ini akan beramal dengan hak mereka. Mereka pun tak tahu.
Dan itu pengajaran juga kat kita. Kalau tinggal hak tak baik, barangkali keburukan yang ditinggalkan itu akan diamalkan mungkin ribuan, ratusan, jutaan tahun. Wallahu a'lam. Zaman Nabi Nuh sampai Allah ni ada berapa ribu tahun, juta tahun dah. Subhanallah. Tapi cuba kita bayangkan orang yang meninggalkan kebaikan. Nabi Adam sekali mula-mula ajak umat berdakwah, beriman sampai hari ni tuan-tuan. Nabi Adam tinggal kita berjuta tahun. Pahala sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Pasal tinggal benda yang baik. Begitulah juga kita hari ni pun kita bagilah apa-apa kebaikan kepada orang dan kita tak tahu kebaikan kita bagi kat dia tu barangkali dia akan guna turun temurun benda tu diguna pakai. Satu contoh. Dia maklum ajak anak buat rendang. Contoh ajak buat rendang. Dia kata rendang ada apa? Bukan baca kitab fiqh dia kata. Dia duduk nampak kata mengajak kitab ni saja boleh pahala dah. Maklum ajak anak maklum hak baru menikah cara masak ayam masak kicap. Ada ayam masak kicap. Oh, sedap ya Rabbi Ta'ala lah ayam masak kicap. Kan? Kita maklum ajak cara dia lagu ni kok ni ambil ambil cabai lah apa segala maknikah ni. Kan? Ambil bawang sikit, lepas tu ambil bawang putih sikit, lepas tu buh minyak sikit. Lepas tu buh toyu sikit, buh soh tiram ke apa sikit nak bagi ni. Lepas tu buh ayam tu goreng dulu, jangan bagi separuh masak sampai lagi nak buh pula dalam. Kita tahu pasal bini ajak, malu tak ajak pun pakai tuk pari jugalah. Saya ayam masak kicap. Bini masak seminggu tak apa ayam masak kicap. Pasal saya ni jenis payah cemuih. Payah cemuih kalau ayam masak kicap, ya, seminggu sebulan pun tak apa. Jenis lagu tu senang belah lah. Ada orang yang tak mau. Lok perangat pun dia tak mau. Betul tak maklum? Awak ni macam tak sabar Nabi Palestin pun tengok muka ni. Nah, ada orang dia tak boleh. Perangat dia tak mau. Dia mau hak fresh punya. Setengah orang lagu tu. Kita masak. Maklum anak maklum dia guna resipi hak maklum bagi tu. Bukan takat dia masak laki dia. Dia buka kedai makan pula. Berapa ratus orang customer yang ambil faedah manfaat daripada masakan anak maklum ayam masak kicap tadi ni. Pahala oleh kat maklum walaupun duduk dalam kubur. Tu cerita bab masak lah. Dalam YouTube tengok nak. Depa hak duk buat apa dia makan tu kan. Apa dia tu duk masak-masak tu lah. Apa dia nama tu tahu. Tanyalah abang kita Ar-Rahman TV dia tahu lah jenis gitu. Dia geng YouTube. Kan saya YouTube ni tak ada you, tak ada YouTube saja. YouTube tak you pun. Baik. Depa buat apa? Apa dia channel apa dia tu Dapur Cik No. Tahu kan? Saya reti masak pun tang Dapur Cik No tu, time PKP. Training nak makan daging masak hitam, tak reti nak buat. Waktu tu mahal kita buka kat tapi kena selang rentas padang. Duduk kampung Pelan nak kena rentas apa dia tu tang apa Sungai Muda ke apa orang tu. Tang Grand Mulia tu. Jadi hari saya pi, hari dia pi tak ada tukar-tukar. Hari yang dia pi saya tak pi. Duduk di rumah nak puasa aku nak masak apa ni. Saya pergi bini balik dia boleh tiang pula. Saya kena boleh tiang juga. Ustaz ke tak ustaz ke lebih kurang. Kalau saya pun boleh tiang tuan-tuan telah lagi lah. Dia buka kitab tu baca. Nah, kita pun duk tengok barang duk ada lah. Duk tengok cepat sangat patah balik pula. Tak nak siap no. Masak daging tu saja kat 2 jam. Tolong, kat 2 jam pun nak boleh jadi. Sedap tu. Puji diri sendiri. Hak saya masak tu paling sedap atas muka bumi. Hak dah saya kata, hak saya lah minta. Takkan nak puji tak sedap pula kot. Bini balik dia kata sedapnya bang. Saya kata betul ke sedap ni. Saya kata boleh buka restoran dah. Dia kata baru masak kali nak buka restoran dah. Esok dia suruh saya masak. Saya kata tak mau masak dah, letih. Dia kata baru sekali masak, letih dah. Letih dah maklum. Maklum, ni saya maklum kena sokong lah saya. Letih tak? Payah nak masak kan? Payah. No?
Tu, masakan hak depa duk tunjuk dalam Facebook ke apa, WhatsApp ke, dalam YouTube ke apa tu. Ramai mana ambil faedah, dia boleh pahala kalau dia Islam. Tu ilmu dah. Ilmu. Begitulah ni yang ditinggalkan oleh mereka-mereka ni bukan benda hak sikit-sikit. Manusia jadi kufur syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Tu. Yang terakhir, walaqad saru ila ammihi wa talabu minhu ay yamna'a ar-rasula an sabbi alihatihim wa tadlili abaihim. Kaum Quraisy pergi berjumpa Abu Talib. Mereka meminta nyonya Abu Talib supaya menghalang Nabi SAW dari mengutuk sembahan mereka dan menyesatkan nenek moyang mereka. Abu Talib menolak. Faraddahum raddan jamila war rasulu mustamirrun fi nashrid din wa i'la'i kalimatil haqqi. Abu Talib menolak permintaan mereka dengan cara yang baik. Dia minta, dia tolak dengan cara yang baik. Pasal apa? Dia tahu dah kalau pok ni tolak dengan cara kasar, depa akan balas kasar juga. Ni perangai depa. Walaupun orang buat kasar kita, orang penanya kita, maka kita balas dengan penuh hikmah. Hak ni nak pemati angin nah, serta dia nak pemati angin. Baginda pula terus menyebarkan agama Islam dan meninggikan kalimah kebenaran. Tuan-tuan tengok hikmah dia, daripada Abu Talib buat balas dengan cara yang elok, maka masih lagi ada ruang Nabi SAW menyampaikan Islam. Tapi kalau Abu Talib pun lawan sakan macam mereka, barangkali Nabi pun pada ketika itu mungkin dia akan diambil tindakan yang lebih agresif daripada apa yang dijangkakan. Maknanya dia Abu Talib pun cerdik, anak menakan dia pun cerdik. Mempunyai hikmah dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan Islam. Maka akhirnya tuan-tuan, apa yang berlaku? Islam mula tersebar sikit demi sikit di bumi Makkah Al-Mukarramah. Dan insya-Allah pada bulan depan kita sambung Maji'u Quraisyin li Abi Talibin marratan thaniyatan, muka surat 20 insya-Allah. Mudah-mudahan panjang umur, kita jumpa pada pertemuan yang akan datang bulan depan insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, pada 12 hari bulan 11 ni di Mahat kita ada temu juga pengambilan pelajar baru untuk sesi 2024. Pelajar rendah pun ada, pelajar menengah pun ada. Pelajar rendah boleh berulang, boleh duduk asrama. Pelajar menengah wajib duduk asrama. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5 lah. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Janganlah main tua kan, tuan-tuan, artis kita. Dan kita, benda yang kita ambil berat hak pertamanya adalah faktor kesihatan. Faktor kesihatan. Kemudian yang kedua adalah dia boleh jawi, boleh Quran. Boleh jawi, boleh baca, bukan masuk jawi. Masuk jawi semua masuk jawi. Kan? Dia boleh baca jawi, dia boleh baca Quran. Kalau tak boleh jawi Quran, insya-Allah tak boleh. Tu cerita dia. Tak boleh jawi Quran, insya-Allah tak boleh. Pasal apa ustaz? Pasal dia nak kena mengapai. Dia nak kena mengapai. Lagu mana dia nak jawab soalan periksa bahasa Melayu? Bahasa Melayu boleh tak tahu baca. Payah dia, kesian dia. Maka kalau kita pergi duduk lepak dia tak boleh baca, kita suruh dia mengapai, menyebabkan dia stres. Jadi bila dia stres ni, tindakan yang macam-macam akan dibuat oleh budak-budak. Mereka pun tak apa nak matang lagi. Jadi boleh jawi, boleh baca Quran. Dan saya habaq siap-siap soalan yang ustaz nak tanya, soalan apa ni? Soalan bocor, tapi tak bocor habis lah, bocor sekerat. Tauhid, fiqh, tasawuf, bahasa Arab, bahasa Melayu, kemudian kira-kira.
Kira-kira tak ada lah 1 tambah 1 belah menengah. Ada kira 1 tambah 1 bukan maksud pasti itu dah 1 tambah 1. Nah, korang-korang bahagi tolakkan darab dan lebih-lebih kurang tu lah. Tak ada lah masuk sampai kena bawa kalkulator 360. Saintifiknya kalkulator 580. Tak ada betul tu. Nah, tauhid kita tanya sifat wajib, apa makna wujud, nah, apa makna beriman kepada Allah, rukun-rukun iman tu, nabi, rasul, ulul azmi, tu dalam bab tauhid. Dalam bab fiqh, bab semayang sikit, rukun wuduk, rukun semayang, perkara yang membatalkan wuduk, perkara hak batal semayang, hak basicnya. Akhlak pula, adab dengan guru, adab dengan mak ayah, adab dengan kawan, bebe wang tu lah. No, maka itu antara soalan-soalan yang kita insya-Allah akan tanya, dan kita akan berikan masa sekurangnya setengah jam. Setengah jam pelajar tu diberi masa untuk dia menghafaz setengah daripada muka surat. Setengah muka surat Al-Quran, supaya kita boleh detect dia boleh bawa ke dia tak boleh bawa hafalan. Kita target 1 tahun hanya 5 juzuk sahaja hafal. Habis 5 juzuk, dia ulang sampai lunyai 5 juzuk tu. Tahun seterusnya baru masuk pula juzuk yang 6 sampai 10 pula. Sampailah tingkatan 3. 15 juzuk. Kemudian tingkatan 4 dan 5. Dia ada juga hafalan yang wajib. Tetapi tingkatan 4, 5 ni kita lebih fokus kepada persediaan untuk dia nak ambil SPM. Baik. Kemudian syarat dia apa? Mak pak kena sabar. Tu lah. Ni anak duk sabar, mak pak kalut nak pergi ambil teh lagi, mak pak dia boleh jagalah. Nah, dia mai tengok anak, dia mai sabar. Mak esok nak pergi kamera Highland, angah nak pergi tak? Nak pergi tanya ustaz. Hang duk habaq lagu tu melompat lah budak ni. Nah, jadi kena sabar lah. Pasal anak kita pergi mengaji. Kita nak pergi London ke mana ke, pergilah. Nak pergi Palestin ke, pergilah. Tapi jangan ganggu anak kita nak mengaji. Ni hebat dah. Mak lusa nak pergi dengan kakak, dengan abang apa semua, pergi Podikson, mandi laut. Tuan-tuan budak ni buka Quran, nampak laut terus. Bukan nampak ayat Quran, nampak laut terus. Dia mengganggu ketenteraman budak tu nak mengaji. Jadi balik cuti dah ustaz. Balik cuti bersyarat. Tak lepas balik gitu saja. Bersyarat. Syarat dia apa dia? Syarat dia cuti 3 bulan sekali. Tojo. Dia buat muka muncung. Tojo. Anak tak kata apa. Hapak lu muncung. Siapa pak dia pergi duduk sekolah tu. Tojo lamanya. Nah. 3 bulan tu maklum kita bagi. Dia wajib kena habis hafalan banyak mana? 50 muka surat. Lebih kurang 2 juzuk setengah. Sehari, maknanya kalau sehari dia hantar semuka, 3 bulan tu 90 hari. Jadi yang dia kena hafal 50 muka, kalau sehari semuka. Maknanya ada lagi balance 40 hari lagi tu untuk dia mengulang. Dan setiap hari dia ada kelas mengulang. Maknanya apa dia? Kalau dia tak habis, boleh balik ustaz? No way. Handuklah orang tu untuk cuti 3 bulan yang akan datang. Tak habis juga ustaz. 3 ayat ni. 3 ayat bahang doa. Siapa tu hang alik? Kan orang bagi masa mengapalah ni duk kalau Podikson lah apa semua ni. Ni pun satu pasal roplah jingga kak ni pun. Maka kita dak. Supaya apa hak warisna, apa yang kita target, benda tu dapat. Tapi ibu-ibu sekalian, kita bukan ma'had tahfiz. Jangan duk sangka ma'had tahfiz pula nama pun ma'had dakwah, bukan ma'had tahfiz. Tapi wajib dia hafal Quran mengikut sukatan muqarrar yang telah kita tetapkan. Dia mengaji fiqh, dia mengaji dakwah, dia mengaji hadis, dia mengaji bahasa Arab, dia mengaji semua-semua tu dah mengikut mustawa peringkat-peringkat dan kitab-kitab yang telah kita susun. Berapa yuran? Tu kami nak tahu dulu. Tu dia cara tanya macam nak marah. Budak-budak
Kolah rendah 400. Maklum 400 mahal maklum. Maklum. Halo. Assalamualaikum. Good night. Mahal tak 400? Maklum kali sekali makan RM8 kali dengan 3. Sehari RM24 kan? Kali dengan 30 hari. Berapa ringgit dah? Banyak tak? Murah. 400. Maklum sehari RM24 kali dengan kita buh 28 hari. Saya tolong kira kat Maklum. Maklum tak buat kalkulator. Tak guna, mana kami nak tahu Ustaz nak ajak matematik mana ni. Dia ingatkan baca sirah ya, matematik belajar juga. Kan? Berapa? Saya tolong kira, tolong kira. 24 nak mengaji matematik mana ni. Kali 28. Makan saja 672. Tak masuk ayak dia kencing, ayak dia berak, apa semua tak betul tu. Nah, jadi maknanya maklum purata seorang makan sehari RM24. Tapi kita ambil apa? RM400, 272 tu. Siapa yang duk pergi cari no? Tu tabung hak saya duk letak malam-malam tu lah. Tu duk cover lah. Nah, yang tu yang duk cover. Di samping kita ada lah dana-dana lain yang masuk undergroundnya. Nah, kita menega lah apa semua. Tapi tak mampu untuk kita tanggung semua. Pelajar lelaki berapa? Pelajar menengah 370. Rendah 400, menengah 370. Nah, tapi pelajar kita ada yang mak ayah tak mampu nak bayar. Dia mengaji sekerat, tiba-tiba nak berhenti, kita cek pasal apa? Ayah dia seruk, tak boleh kerja, pendapatan hilang. Maka yang macam ni anak yatim, kita akan cari sponsor dan mereka akan mengaji percuma. Hak penting mau mengaji ya. Yang penting dia mau mengaji saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan pahala ibu-ibu, ayah-ayah, duk buh duit dan tabung apa semua tu untuk anak-anak kita di mengaji hafal Quran, hafal hadis, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kejayaan buat mereka. Dan alhamdulillah nama kita Ma'had Ad-Da'wah pada bulan lepas kita hantar 4 orang pelajar kita masuk pertandingan khutbah di antara madrasah pondok tahfiz di Kedah no. Jadi alhamdulillah mahad kita pertandingan khutbah kita mendapat tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat. Empat-empat tu boleh kita. Empat-empat tu boleh kat kita. Pasal apa maklum? Berkat doa ibu ayah semua, berkat kesungguhan mereka, dan kita ajak mereka khutbah yang tak ada teks sebenarnya. No? Macam mana saya khutbah tak ada teks, lagu tu juga saya nak murid saya khutbah tak ada teks. Supaya apa? Supaya sebelum dia khutbah, dia hadam apa hal dia nak buat. Ayat Quran, hadis, kitab mana. Jadi dia akan buka rujuk kitab banyak supaya dia akan menjadi seorang pendakwah yang kita kata profesional, berkarisma, berkaliber dan mempunyai kekuatan yang tersendiri. Nah, jadi mudah-mudahan itu hasil yang kita dapat. Dan pelajar kita setakat ni tingkatan 3 ada 2 orang yang dah mencapai 15 juzuk dah, alhamdulillah. Jadi mencapai lagi KPI kita tu 5 juzuk. Dan ni ada lagi 2 orang tu dah 15 juzuk dah. Ada lagi kawan-kawan dia yang lain yang duk fight hafalan sama-sama depa. Mudah-mudahan itulah bekalan dan hasil daripada sumbangan doa daripada ibu-ibu dan ayah-ayah. Mudahan Allah Ta'ala panjangkan pahala kita semua insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.